Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan sambung lagi kita punya chapter straight lines. Okey, hari ini kita akan belajar cara untuk membentuk persamaan gaya lurus. Okey, macam mana cara dia? Okey, kita baca ni. How do you determine an equation of a straight line? Macam mana kita nak bentuk persamaan gaya lurus? Okey, macam yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni, persamaan gaya lurus adalah y sama dengan mx tambah c. Jadi apa yang kita kena buat untuk dapatkan persamaan dalam bentuk y sama dengan mx tambah c ni? Okey, mula-mula sekali, perkara pertama yang kamu kena tahu adalah determine the value of the gradient m. Tentukan kecerunan dulu. Okey, kecerunan dia. Jadi macam kamu dah belajar waktu form 2, kecerunan ada 3 cara untuk dapatkan dia. Yang pertama adalah kita ambil vertical distance dibahagikan dengan horizontal distance, tu yang pertama. Yang kedua, kita gunakan formula y2 tolak y1 dibahagikan dengan x2 tolak x1. Okey, ini cara yang kedua. Dan juga cara yang ketiga adalah negative y-intercept dibahagikan dengan x-intercept. Jadi ada 3 cara untuk dapatkan gradient dan kita proceed ke cara yang seterusnya. Ke step yang seterusnya. Step yang seterusnya adalah determine a point coordinate which lies on the straight line. Tentukan titik. Titik tu kena tahu koordinat dia. Titik tu yang terletak pada gaya lurus. Kita kena tahu dulu titik mana yang ada pada gaya lurus tersebut. Dan benda ketiga yang kita kena buat adalah find the value of C ataupun dia punya y-intercept. Okay, jadi 3 benda. Yang pertama dapatkan M, gradient dia. Yang kedua kita kena tahu titik yang terletak pada gaya lurus tersebut. Dan yang ketiga kita kena dapatkan dia punya C ataupun y-intercept dengan cara kita masukkan titik koordinat point tu tadi, koordinat yang terletak pada gaya lurus tu tadi, masukkan titik dia ke dalam persamaan dan kita akan dapat nilai C. Okey, jadi kita tengok contoh macam mana cara-cara kita nak bentuk persamaan y dengan mx tambah c. Okey, ini adalah contoh soalan example 11. Kamu boleh dapatkan soalan ini dalam buku teks. Soalan ni saya ambil straight daripada buku teks. Okay, determine the equation of a straight line with a gradient of 1/2 and passes through point P68. Okay, macam yang kita dah sebut tadi. Yang pertama, kena dapatkan M. Yang kedua, point. Ni singkatan dia lah. Ni. Yang ketiga, dapatkan C. Okay, yang pertama, point. Yang pertama, gradient. Dia dah bagi dah gradient ni, iaitu 1/2. Jadi ni check. M dia dah bagi, iaitu 1/2. Point ataupun titik yang terletak pada gaya lurus tersebut pun dia dah bagi ni. Dia dah bagi kat sini iaitu point P68. Point P ni terletak pada gaya lurus. Sebab dia cakap ni, gaya lurus tersebut, gradient dia 1/2 dan melalui titik P68 ni adalah titik P68. Contoh macam ni lah rasanya. Okay. Okay. Jadi titik dia pun kita dah tahu iaitu P68. Yang kita tak tahu hanyalah dia punya C. Okay. Jadi macam mana kita nak dapatkan C ni? Okay. Jadi kita tulis dulu persamaan dia. Y sama dengan mx tambah c. Jadi kita masukkan nilai-nilai yang kita dah tahu ke dalam persamaan ini. Nilai-nilai yang kita dah tahu adalah ini tadi. Gradient kita dah tahu dan juga point 68. Kita masukkan nilai gradient dan juga point yang ini ke dalam persamaan y sama dengan mx tambah c untuk dapatkan nilai c. Okey, y. Apa nilai y? Ini. Ini adalah koordinat. Kita masukkan nilai y ni. Ni 8. Masukkan ke sini. Okey, nilai X6 ni masukkan dekat sini. Okey, dan nilai gradient 1/2 masukkan dia pada M. Okey, jadi kita gantikan nilai Y adalah 8 sama dengan M dia, gradient adalah 1/2 didarabkan dengan X dia adalah 6 ditambahkan dengan C. Okey, jadi kita selesaikan persamaan linear ini untuk dapatkan C. 1/2 darab 6 potong 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Jadi 1 darab 3 dapatlah 3. 8 sama dengan 3 ditambahkan dengan C. Selesaikan persamaan linear, 3 pindah sebelah kiri, maka C kita dapat sama dengan 5. Tak payahlah tunjuk step by step. Ni kita tahulah macam nak dapat C sama 5 ni. So, bila kita dapat nilai C sama dengan 5, maka kita kena bentuk balik persamaan linear dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C ni, hanya 2 benda saja kita kena masukkan, iaitu M dan juga C dia. M dia kita dah tahu nilai dia adalah 1/2. C dia pun kita dah tahu dah 5. Hanya masukkan nilai C kat sini dan juga nilai M dekat sini. Maka kita dah dapat persamaan linear. Jadi persamaan gaya lurus yang kita akan dapat adalah Y sama dengan 1/2 X. 1/2 adalah dia punya gradient. Ditambahkan dengan C dia iaitu 5. Selesai. Ini adalah cara untuk kita dapatkan persamaan garis lurus. Okay, hanya dapatkan M dan juga dia punya C. Okay, kita proceed tengok contoh soalan yang seterusnya. Example 12. Determine the equation of a straight line that passes through point P
-1, 5 and point Q to -7. Okey, sekarang ni dia bagi satu soalan, satu garis lurus yang melalui dua titik, satu titik P -1, 5, satu lagi titik Q. Okey, 2, -7. Okey, jadi kita tulis dulu apa tiga benda yang kita kena dapatkan untuk buat persamaan linear. Yang pertama adalah dia punya M, gradient. Yang kedua adalah dia punya point, titik yang terletak pada garis lurus. Yang ketiga adalah C. Okey, M ada tak kat sini? Dia bagi tak M? M dia tak bagi. Okey, point dia bagi tak? Ada, dia bagi. Dua lagi. Ni dan juga ini. Okey, kita boleh gunakan kedua-duanya ataupun salah satu. Okey, dan C pun dia tak bagi. Jadi kat sini kita kena dapatkan, kita kena dapatkan M dan kita kena dapatkan dia punya C. Point dia dah bagi dah. Okey, yang pertama dia punya M, gradient. Macam mana dapatkan gradient? Ada tiga cara yang saya dah sebutkan tadi. Yang pertama kita ambil vertical distance dibahagikan dengan horizontal distance. Yang kedua kita gunakan formula. Y2 tolak Y1 dibahagikan dengan X2 tolak dengan X1 dapatlah gradient. Dan yang ketiga adalah negatif Y-intercept dibahagikan dengan X-intercept. Jadi dekat sini yang paling susah untuk kita guna adalah kaedah yang kedua. Sebab dia bagi kita dalam bentuk koordinat, maka kita kena gunakan formula, masukkan koordinat-koordinat ni ke dalam formula dan kita akan dapat dia punya gradient dia. Okey, jadi kita tulis dulu gradient kita tulis dulu dia koordinat P -5, -1, 5 dan juga Q 2, -7. Okey, kita labelkan yang ni X1, Y1, yang ni sebagai X2, Y2. Nak dapatkan gradient, formula bagi gradient adalah M sama dengan Y2 ditolakkan dengan Y1 dibahagikan dengan X2 ditolakkan dengan X1. Okey. Lepas tu kita hanya perlu masukkan nilai-nilai sahaja. Y2 berapa? Ni Y2. Masukkan Y2 adalah -7. Ditolakkan dengan Y1 dia 5. Dibahagikan dengan X2 adalah 2. Ditolakkan dengan X1 dia adalah -1. Okey. -7 tolak 5. Berapa -7 tolak 5? Jadi tak boleh cungak, tolong tekan kalkulator. Kita tekanlah kalkulator. Kenapa kepala saya blank hari ni saya pun tak tahu. Okey, berapa tadi? Allah. -7 tolak 5. -7 tolak 5. Okey, -12. Okey, jadi -12 untuk yang di atas. Yang bawah 2 tolak -1. Jadi kat sini tolak-tolak jadi tambah 2 tambah 1 maka jadilah 3. -12 bahagi 3 maka dapat jawapan dia adalah -4. Negatif bahagi positif jawapan dia adalah negatif. So dapat -4. M dia adalah -4. Tulis kat sini -4. Okey, point. Point dia dah bagi ada 2 iaitu P sama dengan -1, 5. Satu lagi adalah Q2, -7. Okey. Apa gunanya point ni? Point ni adalah untuk kita dapatkan C. Nak dapatkan C, kita kena masukkan nilai M dan salah satu daripada point yang kita ada ni ke dalam persamaan. Mana persamaan? Oh, persamaan tak ada. Okey, kita kena masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Kena masukkan nilai M kat sini. Masukkan titik-titik ni. Ni X masuk kat sini, Y masuk kat sini. Maka kita akan dapat C. Okey. M dah ada, point dah ada. Sekarang kita nak cari C. Okey, jadi masukkan titik ni. Saya pilih titik P lah. Okay, ni adalah nilai X, ni adalah nilai Y. Masukkan ke dalam persamaan. Y adalah 5 sama dengan M dia adalah -4. X dia adalah -1 ditambahkan dengan C. Okey, 5 sama dengan -4 darab -1 jadi 4 ditambahkan dengan C. Nak dapatkan C, 4 pindah sebelah kiri, maka kita dapat C adalah bersamaan dengan 1. So, kita dah selesai dah kat sini. C dapat 1. So, -4 dah ada, M dia, C pun kita dah ada 1. Maka, last kali kita kena masukkan balik -4 ke M, 1 dekat C. Maka, siaplah kita punya persamaan iaitu Y sama dengan -4X ditambahkan dengan 1. Okey, persamaan garis lurus hanya perlu gantikan dia punya M dan juga dia punya C. Itu sahaja. X dengan Y ni kena kekal kat sini. Okey, boleh? Jadi, kita proceed ke soalan yang seterusnya, soalan ke-13. Okay, the diagram on the right shows straight line PQ and RS. Okay, ni senang je, ni lurus. Okay, given that straight line PQ is parallel to x-axis and straight line RS is parallel to y-axis, determine the equation of the straight line PQ and the equation of straight line RS. Okay, jadi dia tak cakap apa pun ni, biasa je. Dia cakap PQ ni adalah selari dengan paksi X, ni paksi X selari. Dan juga SR ni adalah selari dengan paksi Y. Okay, benda ni kita dah belajar waktu mula-mula kita masuk bab ni dulu. Bila garis lurus dia bentuk macam ni, maka dia punya
keturunan adalah kosong. Okey, dia punya keturunan adalah kosong. Bila keturunan dia adalah kosong, maka persamaan untuk gaya lurus yang macam ni, kita hanya ambil nilai y dia yang ada kat sini, nilai y. Kat sini kita tengok nilai y dia kat sini adalah 4. Nampak ada 4 kat sini. Saya besarkan sikit. Okey, nilai y dia kat sini adalah 4. Kita hanya ambil nilai y dia kat sini, maka persamaan dia akan jadi y sama dengan 4. Okey, ini hanya terpakai kalau gaya lurus tu selari dengan paksi X. Ni dia bentuk macam ni. Ni. Ni horizontal line. Okey, selari dengan paksi X, maka kita hanya ambil nilai X dia sahaja. Kalaulah kita ada satu lagi persamaan, satu lagi gaya lurus kat sini, di mana nilai Y kat sini adalah 2 contohnya. Maka persamaan ni akan jadi Y sama dengan 2. Okey, contoh lagi, kalau kita ada satu lagi persamaan kat bawah ni, dan nilai Y yang terletak di sini adalah negatif 3 contohnya. Maka persamaan ni akan jadi Y sama dengan negatif 3 dan seterusnya. Okey, dengan syarat garisan tu mestilah straight line begini dan selari dengan paksi X. Maksudnya dia tak ada kecurangan. Kecurangan dia adalah kosong. Okey, jadi faham Okey, jadi seterusnya kita dah dapat untuk PQ, dia punya persamaan yang lurus adalah Y sama dengan 4. Seterusnya kita tengok yang macam ni pula. Okey, ini adalah garisan vertikal, garisan straight ke atas. Okey, bila garisan tu straight ke atas, maka dia punya kecurangan adalah undefined. Okey, kecurangan dia adalah undefined, besar sangat. Okey, sampai tak tertakrif. Jadi kita tak boleh gunakan Y. Kita tadi kalau macam ni kita ambil nilai Y, untuk kat sini kita ambil nilai X. Okey, kita tengok nilai X kat sini. Sini nilai X dia 2, sini pun nilai X dia 2. Jadi garisan ni nilai X dia kat sini adalah 2. Maka persamaan gaya lurus untuk garisan ni adalah X sama dengan 2. Katakanlah kita ada satu lagi garisan kat sini di mana nilai X kat sini adalah negatif 4. Maka persamaan kat sini adalah X sama dengan negatif 4. X dia bukan Y. Jadi kita buat Y. Yang ni X pula. Kalau garisan dia menegak macam ni, semua X. Tak ada persamaan gaya lurus yang start dengan X kecuali kalau yang macam ni, yang dia menegak daripada bawah ke atas. Yang lain-lain semua start dengan Y sama MX tambah C. Okay, jelas Satu lagi. Kalau garisan lurus tu kat sini contohnya dan nilai kat sini adalah 5, maka yang ni persamaan dia adalah X sama dengan 5. Okey, bagus. Itu saja untuk yang example 13. Kita tengok kita tengok untuk example 14 pula. Okay, example 14. The diagram below shows the straight line AB with equation y equal to negative 2x plus 6. Determine the equation of a straight line parallel to AB and passes through point P54. Okay, jadi kat sini dia bagi parallel line. Okay, kita dah belajar parallel line untuk hari Isnin yang lepas. Jadi apa yang kita faham tentang parallel lines? Bila dia parallel line, maka kecerunan dia adalah sama. Untuk garisan AB dan juga garisan ni, dia punya kecerunan adalah sama. Okey, kita fahamkan soalan dulu juga. Rajah menunjukkan satu gaya lurus AB dengan dia punya persamaan adalah Y sama dengan negatif 2x plus 6. Ini adalah persamaan untuk gaya lurus AB. Dan kita ada satu lagi gaya lurus di mana dia melalui titik P54. Tentukan persamaan gaya lurus bagi garisan yang ini. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Macam biasa, nak buat gaya lurus kena ada 3 benda saya cakap tadi. Kena ada M, kena ada titik, point. Okey, dan yang ketiga kena ada C. Okey, M, dia bagi tak kat sini? Dia bagi tak? Okey, kat sini dia dah bagi. Okey, macam kita dah belajar, parallel line dia punya kecerunan adalah sama. Jadi ini adalah dia punya persamaan, maka kecerunan dia kat sini adalah negatif 2. Nampak ni? Okey, ni adalah M. Okey, nombor yang terletak di depan X ini adalah dia punya kecerunan negatif 2. Maka kalau kat sini dia punya kecerunan adalah negatif 2, yang ni pun kecerunan dia adalah negatif 2 juga. Sama je. Okey, yang ni negatif 2. Seterusnya kita kena tentukan point. Okey, kat sini, garisan ni kita dah tahu dah. Point dia adalah 54. Jadi kita tulis kat sini, point dia adalah P54. Okey, sekarang kita nak dapatkan dia punya C. Nak dapatkan dia punya C, kita kena masukkan M dan juga point ni ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C untuk kita dapatkan nilai bagi C. Y sama dengan MX tambah C. Masukkan nilai M kat sini. Masukkan titik ni. X masuk dekat X. Y masuk dekat Y. Okey, masukkan. Y dia 4. M dia negatif 2. X dia adalah 5. Ditambahkan dengan C. 4 sama dengan negatif 2 dekat 5 adalah negatif 10. Ditambahkan dengan C. Maka nilai C adalah positif 14. Okey, selesai. Okey, M kita dah ada, C pun kita dah ada. Gantikan M dan juga C ni masuk ke dalam persamaan. Maka kita dapat Y bersamaan dengan negatif 2X ditambahkan dengan 14.
M negatif 2 dan 14 ni adalah dia punya C. Okey, kita tengok contoh yang terakhir untuk hari ni. Hari ni pendek je. Selesaikan buat persamaan gaya lurus ya, praktis benda ni betul-betul. Determine the equation of a straight line parallel to the straight line 2x plus 3y equal to 12 and passes through point G68. Okey, soalan ni sama je macam tadi. Cuma dia tak bagi rajah. Okey, dia tak bagi rajah. Saya lukislah. Senang sikit. Okey, ni ada satu garisan. Ni persamaan gaya lurus untuk garisan ni adalah 2x tambah 3y sama dengan 12. Dan kita ada satu lagi garisan yang selari, parallel. Dan garisan ni dia melalui titik G68. Okey, inilah situasi dia. Dua garisan ni adalah selari. Dia nak kita dapatkan persamaan gaya lurus bagi yang ini. Jadi, bila dia bagi garisan yang selari ni, maka kita kena dapatkan apa yang sama adalah dia punya kecerunan. Jadi nak bina persamaan linear, persamaan gaya lurus, kita kena ada tiga benda. M, dia punya point dan juga C. M kita kena dapatkan, M ni kena dapatkan daripada persamaan ini. Jadi dapatkan dulu. 2x tambah 3y sama dengan 12. Ini dalam bentuk ax tambah by sama dengan C. Jadi ini nak dapatkan kecerunan kita tak boleh ambil daripada sini. Kita kena bentukkan dia dulu ke dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Jadi saya ambil 2x pindah sebelah kanan, maka jadi 3y sama dengan negatif 2x tambah 12. Okey, jadi depan ni y ni kena tak ada 3. Jadi kena hilangkan 3 depan ni, kita kena bahagikan semua sekali dengan 3. Bagi 3, bagi 3. Okey, potong-potong tinggal y sama dengan negatif 2/3 x ditambahkan dengan 12 bagi 3 jadi 4. Okey, daripada sini persamaan ni saya tukarkan jadi y sama dengan mx tambah c. Inilah persamaan dia. Dan kecerunan yang saya dapat adalah negatif 2/3. Maksudnya untuk garisan yang ini pun kecerunan dia, m dia adalah negatif 2/3 juga. Tulislah kat sini negatif 2/3 supaya kita ingat. Okey, selesai dah m. Point. Okey, point pun dia dah bagi iaitu g sama dengan 68. Tulis kat sini g 68. Ini okey, ini bukan jalan kerja Ini adalah untuk memudahkan nak bagi nampak saya suka tulis supaya kita tahu apa step dia. Kita dah buat belum? Okey, step ni M dah dapat, point pun dapat. Sekarang step dia yang terusnya C. Nak dapatkan C kena masukkan M, kena masukkan ni ke dalam Y sama dengan MX tambah C. Okey, seterusnya kita dapatkan nilai C. Y sama dengan MX tambah C, masukkan nilai Y dia adalah, ambil ni, nilai dia 8, masukkan 8 sama dengan M dia adalah negatif 2/3 dan X dia adalah 6 ditambahkan dengan C. Okey, kita buka kurungan, negatif 2/3 darab 6, kita boleh potong, 3 bahagi 3, 1, 6 bahagi 3, 2. Negatif 2 darab 2 jadi negatif 4. Jadi 8 sama dengan negatif 4 ditambahkan dengan C, maka nilai C adalah positif 12. Okey, jadi nak tulis balik persamaan gaya lurus, saya asyik nak sebut persamaan ini aja. Okey, kita kena masukkan M dekat M, nilai C dekat nilai C. Itu saja. Y dengan X kena kekal ya. So Y sama dengan negatif 2/3 X ditambahkan dengan 12. Maka selesailah kita punya persamaan garis lurus. Yang penting kamu kena tahu M, point yang dia lalu dan juga titik C. Okey, baik, itu saja untuk hari ini. Lepas ni tolong buat latihan dan submit di GC kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.